Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rancangan undang-undang lembaga hasil dalam negeri dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Lembaga hasil dalam negeri adalah sebuah agensi yang cukup signifikan dalam memainkan peranan sebagai mekanisme percukaian yang memberikan pendapatan kepada kerajaan, malahan menjadi agensi yang menjana pendapatan paling banyak kepada kerajaan. Kita harapkan LHDN ini menjadi agensi yang dapat mengutip sebanyak mungkin cukai daripada mereka yang sepatutnya membayar, tetapi dalam masa yang sama mengekalkan profesionalism dan tiada double standard dalam pindahan ini, seperti mana kita tengok ada double standard dalam agihan cukai-cukai yang telah dikutip dengan baik hasil ikhlas pekerja-pekerjanya menyebabkan cukai meningkat, tetapi dalam masa yang sama mata wang menurun, jadi dia punya nilai agak samalah, malah lebih teruk. Kita tengok sekarang ni kos barangan isi rumah pun meningkat dengan begitu gila-gila. Jadi tak bermakna kalau kata kita tak ada keikhlasan mengagihkan balik kutipan kepada semua negeri ini yang ada dalam Malaysia ini. Tiba-tiba kita ada satu sikap agihan ini berdasarkan kepada bukan kroni aku, bukan orang aku, kita tak bagi. Ini saya rasa konsep federalisme bukan saja MA 63 yang telah dicerobohi, tetapi konsep federalisme yang ada di Malaysia ini juga yang sepatutnya mana-mana kerajaan tak kira apa parti mengamalkan konsep federalisme ini dalam bab pentadbiran dalam negara ini. Memandangkan tidak banyak masa yang diperuntukkan, saya menghormati pembahas yang lain. Dalam pindaan Seksyen 6 Akta 533 yang meluaskan keanggotaan lembaga dengan menambah seorang wakil mewakili negeri Sarawak dan Sabah yang dilantik oleh menteri. Saya menyokong yang ini. Sebab apa? Mereka ada hak. Begitu juga negeri-negeri lain pun ada hak. Soalnya, selain kelayakan daripada paper qualification dengan izin... Pendang, Pucak Borneo nak minta pencerahan sikit saja. Sikit lah. Terima kasih. Masa, 3 minit. Terima kasih sahabat saya daripada Pendang. Saya nak tanya pendapat Pendang, sama ada Pendang sebagai wakil rakyat daripada Perikatan Nasional bersetuju ataupun tidak supaya setiap calon yang diletak di dalam Seksyen 6 itu hendaklah disyorkan dan juga dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Apa pandangan Pendang? Tentulah untuk kepentingan setiap negeri itu dia yang lebih tahu. Contohnya lorong-lorong di Mekah, orang Mekah yang tahu. Jadi bila nak dipersetujui ini, kami tak kenal siapa yang nak dilantik mewakili Sabah dan Sarawak. Jadi kita... Sikit je lah. Boleh. Tadi semasa Yang Berhormat Timbalan Menteri Bentang, dia kata antara tujuan dilantik wakil khusus daripada Sabah Sarawak ini ialah untuk memudahkan penyelesaian kepada pertikaian pungutan hasil dan cukai. Kalau kata dalam konteks pertikaian ini, petroleum hasil royalti kepada Kelantan sampai hari ini tak bagi lagi. Patutnya hasil-hasil daripada Kelantan yang dikutip itu kena ada juga wakil daripada Kelantan. Setuju tak Pendang? Terengganu sekali. Masuk dalam ucapan saya yang tu, termasuk daripada Puncak Borneo tadi, masuk juga ucapan saya. Seorang ahli boleh dilantik oleh Yang Berhormat Menteri. Ini jelas. Sebab apa? Yang Berhormat Menteri Kewangan akan melaporkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi tak payah ada appointment lah, nak pergi jumpa Yang Berhormat Menteri Kewangan, nak pergi jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam bilik pun boleh bersembang lah, boleh buat keputusan lah, seorang tu ya. Saya pun ambil daripada Yang Berhormat daripada Kota Raja dulu, dia banyak mengajak saya benda-benda macam ni. Bila seorang memegang banyak jawatan, boleh rujuk kepada Yang Berhormat Kota Raja. Itu saya punya mentor dulu tu. Jadi baik, meskipun Yang Berhormat Menteri mempunyai hak untuk melantik, pastinya beliau tidaklah seorang yang pluck something from thin air dengan izin. Sebab itu kita perlu tahu mekanisme semasa semak periksa yang digunakan. Dalam pada itu kita juga hendak tahu terjemahan yang lengkap berkenaan dengan wakil daripada negeri terbabit. Adakah adalah pelantikan itu semestinya anak jati kelahiran daripada negeri Sabah dan Sarawak? Saya teringat dulu komen seperti mana seorang komentator bola sepak. Sepak bola kepada kaki ini kepada kaki ini. Kota Raja lah tu. Masa bila seorang memegang banyak sangat jawatan dalam kerajaan. Termasuk. Jadi, Perdana Menteri pun orang tu, Menteri Kewangan pun orang tu. Jadi dia buat keputusan seorang dia lah. Salah ke betul apa kita tak tahulah. Jadi seterusnya saya ingin mendapat kepastian dengan pindahan ini. Adakah ia pada masa sama membolehkan
Sabah dan Sarawak menuntut geran khas yang bersesuaian berdasarkan hak-hak dan undang-undang yang termaktub di bawah perkara 112-D Perlembagaan Persekutuan. Masih dalam nada yang sama, dalam meningkatkan hasil daripada pelaburan, adakah kaedah pemantauan yang sedia ada mencukupi mengambil kira pindaan ini sebagai usaha untuk mempelbagaikan pelaburan lembaga? Sekiranya ia perlu dikemas kini, apakah aspek yang akan disemak? Apakah area ataupun aset baru yang akan diberikan perhatian kepada masa hadapan? Akhir sekali, saya ingin mendapat penjelasan berkaitan program khas pengakuan sukarela di bawah LHDN. Saya difahamkan bahawa program khas ini merupakan satu usaha bagi menggalakkan pembayar cukai tampil secara sukarela mengisytiharkan pendapatan bagi meningkatkan kutipan cukai untuk pembangunan negara. Dalam aspek ini saya kira proses tersebut perlu dimudahkan atas hasrat ia program sukarela dan pastinya pembayar cukai secara tanpa paksa akan membayar cukai. Saya mendapat maklumat bahawa program tersebut baru-baru ini telah meletakkan syarat-syarat yang ketat dan selain menyusahkan pembayar cukai yang konsisten membayar cukai. Oleh yang demikian, saya beranggapan LHDN perlu dipermudahkan ataupun memudahkan, tidak lagi memberi kepayahan kepada mereka kerana mereka ini contribution for the outcome negara. Jadi oleh sebab itu memberikan kepayahan kepada mereka dan tidak perlu diletakkan syarat yang tidak munasabah. Saya harap RUU disemak semula dengan mengambil kira setiap intipati perbahasan dan Dewan Yang Mulia ini. Dengan itu saya ucapkan sekian terima kasih dengan apa yang saya lontarkan pada hari ini diberi perhatian oleh pihak Menteri Kewangan. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Berikutnya dipersilakan.